Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi rasanya dah lama kita tak bersiaran di FB Live. Jadi dan rasanya tak terlambat untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha, dan diharap semuanya sihat-sihat dan masih mengamalkan norma baharu. Dan saya Izlina daripada Warhamna Group, dan hari ini kita just nak kongsikan 15 minit bicara keuangan. Jadi mulai 1 Ogos, jadi kita dah tahu, jadi kita diwajibkan untuk memakai pelitup muka di tempat-tempat awam. Jadi kita hendaklah mengikut norma-norma baharu dan sentiasa mencuci tangan, lepas tu memakai hand sanitizer, lepas tu menjaga jarak, social distancing, kerana sebenarnya COVID-19 ni masih belum betul-betul berakhir, dan kita kena sangat berhati-hati dan menjaga kita jaga kitalah sesama-sama, kita menjaga sesama sendiri. So saya sangat teruja pagi ni kerana sebenarnya saya nak terpanggil untuk berkongsi kerana kita telah mendapat moratorium kan selama 6 bulan, dan sebenarnya moratorium ni akan berakhir pada 30 September 2020. Jadi mungkin ramai yang tak perasan ataupun sekejap je dah 6 bulan macam tu kan. Jadi apakah langkah-langkah seterusnya yang kita kena ambil. Jadi saya terpanggil untuk berkongsi hari ini, di mana sekiranya anda ingin mengetahui berapakah potongan ataupun installment untuk loan-loan kita yang sebelum ni, jadi kita perlu buat perbincangan dengan bank kerana sama ada pembayaran installment kita tu sama ataupun adakah tempoh tu dipanjangkan, ataupun sekiranya pembayaran balik kita tu tinggi sedikit di mana dengan tempoh yang sama. Jadi saya sarankan tuan-tuan dan puan-puan untuk mula membuat perbincangan dengan pihak bank, dan sebenarnya ada sebab saya ada menonton, saya rasa satu perkongsian yang sangat bagus daripada pihak AKPK di program Money Matters di TV3 Sabtu lepas, dan saya nak kongsikan di sini di mana ada 4 perkara untuk kita lakukan, untuk kita buat sekarang ni, iaitu pertama ialah acknowledge. Okay, acknowledge ni maknanya kita kenal pasti apakah hutang-hutang kita. Kita senaraikan apakah hutang-hutang kita berbanding dengan kita punya pendapatan kita, dan kita boleh kira sebenarnya debt ratio, ataupun debt ratio maknanya hutang-hutang kita dibahagikan dengan pendapatan kita, dan sebaik-baiknya ialah debt ratio kita mesti kurang daripada 60%. Maknanya kita punya pendapatan tidak boleh melebihi 60%. Gaji kita tu tidak boleh lebih daripada 6% untuk membuat bayaran hutang-hutang. Jadi yang pertama ialah kita kena acknowledge ataupun kita kena kenal pasti. So apa kita punya perbelanjaan, apa kita punya senarai hutang, macam mana kita punya pendapatan. Okey, yang kedua ialah kita kena analyze situation, analisa. Maksudnya kita membuat analisa, okey, adakah kita pendapatan kita terjejas, adakah pendapatan kita ada pengurangan, adakah hutang kita meningkat, adakah kita mampu untuk membayar hutang kita, dan macam mana perbelanjaan kita selepas macam kita tahu sebelum ni, di mana semasa PKP kita hanya duduk di rumah sahaja, tapi sekarang ni dengan macam kita pergi kerja, lepas tu dengan adakah perbelanjaan kita meningkat, so macam mana, so kita kena analisa, so macam mana kita punya keadaan hutang-hutang, macam mana keadaan pendapatan, lepas tu macam mana dengan kita punya perbelanjaan. Okey, yang ketiga ialah action, ataupun sekarang adalah masa untuk kita membuat tindakan. So action ni ialah kita kena berhubung dengan pihak bank, di mana kita kena tengok, okey, katalah contoh loan kita tadi, macam saya cakap tadi, adakah pembayaran loan kita tu sama tapi tempoh tu dipanjangkan, ataupun kita perlu membayar loan yang tinggi sedikit. So kita kena semak semula dengan pihak bank. Okey, lepas tu kita kena boleh buat restructure, kita boleh refinance ataupun restructure loan kita ambil dengan interest yang lebih rendah, sebenarnya kita buat dengan interest yang lebih rendah ataupun tempoh yang lebih panjang. So bincang dengan pihak bank untuk restructure ataupun refinance. Okey, di mana kita boleh bincang dengan pihak bank. Itu adalah action ataupun tindakan yang perlu kita buat sekarang ni. Okey, yang keempat ialah sekiranya kita terjejas,
kita boleh buat perbincangan dengan pihak bank ataupun berjumpa dengan pihak AKPK. Jadi itulah saya rasa sangat terpanggil untuk membuat perkongsian pada pagi ni untuk 15 minit bicara kewangan, kerana kita nak kena ketahui macam mana kita punya hutang-hutang, macam mana kita punya perbelanjaan, sebab bila sekarang 6 bulan kita tak bayar kan, kita tak bayar loan-loan kita, dan mulai daripada 1 Oktober kita akan mula membayar semula kita punya loan-loan kita. Dan apa yang kita perlu buat ialah hari ni ialah kita kena hubungi pihak bank. Lepas tu kita semak kita punya, macam saya cakap, semak installment pembayaran. Dan sebenarnya sekarang ni adalah masa yang sesuai untuk membina dana kecemasan. Maksudnya kita membuat simpanan. Kita membuat simpanan, sekarang adalah masa terbaik untuk membuat dana kecemasan. Dan sebenarnya sekarang ni adalah waktu yang sesuai untuk menambah pendapatan ataupun kita membuat sampingan, menambah pendapatan sampingan dan kita upskill diri kita. Di mana sekarang ni terdapat banyak kursus-kursus dekat online, secara online, untuk digital marketing, untuk macam mana cara pemasaran yang bagus, lepas tu untuk macam mana pemasaran secara online, lepas tu cara-cara franchise mungkin. Jadi kita upskill diri kita, kita perbaiki. Maknanya mungkin sebelum ni kita tak pandai untuk buat marketing, so kita belajar ilmu-ilmu marketing. Lepas tu sebelum ni kita hanya buat offline, so sekarang kita akan membuat online. So upskill, tingkatkan kemahiran diri supaya kita boleh tambah pendapatan, cari pendapatan kedua sebenarnya. Okey, lepas tu memang digalakkan, sangat-sangat digalakkan untuk mengambil pendapatan tambahan ataupun pendapatan kedua ataupun part time lah. Dan selalu sebenarnya saya pun sangat-sangat percaya kepada penambahan ilmu. Always selalu kena invest in knowledge, maknanya kena tambah ilmu supaya kita lebih bijak dalam macam mengatur keuangan. Lepas tu kita nak mengelakkan hutang-hutang. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada yang terjejas dengan semasa PKP ni, iaitu ada yang macam hilang pendapatan ataupun pengurangan gaji. Sebab tu saya sangat terpanggil pada hari ini untuk berkongsi sekiranya ingin memohon untuk lanjutan untuk moratorium. So tuan-tuan dan puan-puan boleh berbuat demikian sebelum 7 Ogos ni, iaitu Jumaat ni. Jadi sila berhubung, dan dia mengira pendapatan secara keseluruhan. Maknanya contohnya sekiranya salah seorang daripada pasangan tu yang kehilangan pendapatan, maknanya ataupun buat pengurangan gaji, jadi boleh membuat rayuan. Jadi saya nak kongsikan, untuk di mana ni adalah daripada Bank Negara, lanjutan untuk moratorium. So boleh nampak skrin kan, lanjutan moratorium ni bagi peminjam individu sekiranya ada yang hilang pekerjaan ataupun hilang pendapatan pada tahun 2020 ataupun dikurangkan gaji. Jadi sebenarnya boleh memohon untuk moratorium tu dilanjutkan 3 bulan lagi. 3 bulan lagi. Dan pengurangan jumlah ansuran ni sepandai dengan pengurangan gaji sekurang-kurangnya 6 bulan sekiranya dikurangkan gaji. Dan bagi peminjam-peminjam lain termasuk BKS, pengusaha-pengusaha kecil, peniaga runcit, jadi peniaga daya maju yang menghadapi masalah aliran tunai atau menghadapi kesukaran untuk membuat pembayaran balik, hanya bayar faedah sahaja dalam tempoh tertentu, boleh mengurangkan ansuran bulanan macam saya cakap tadi, panjangkan tempoh pinjaman, ataupun boleh menyambung bayaran balik baki pinjaman. Maknanya lebih ada flexibility. So bila tindakan yang hendak dibuat ni, macam saya cakap tadi, mungkin ada yang tak perasan, mungkin ada yang terlepas pandang. So anda perlu berbuat demikian sebelum 7 Ogos 2020, iaitu Jumaat ni. Sebelum Jumaat ni sila hubungi bank anda atau AKPK mulai 7 Ogos. Dan apa cara memohon dia ialah anda kena hubungi bank anda untuk berbincang dan memohon untuk flexibility pembayaran balik, faham dan bersetuju dengan jadual dan terma pembayaran balik yang baru. Jika
plan yang sesuai itu tidak dipersetujui, jadi boleh menghubungi AKPK ataupun PKST boleh memohon bantuan di bawah skim penyelesaian pinjaman kecil. So ada alternatif yang boleh anda lakukan untuk supaya yang menghadapi masalah ataupun ada untuk melanjutkan tempoh moratorium tersebut. Tapi sila ambil maklum, anda perlu melakukan perbincangan tersebut ataupun rayuan tersebut sebelum 7 Ogos 2020. Dan kami di Warhamna ni ialah merupakan sebuah syarikat perunding kewangan dan kami sangat mengalu-alukan jika anda ingin menambah pendapatan dalam bidang keuangan bersama kami. Jadi kami ada menawarkan di mana kami adalah okey, so boleh hubungi kami di Facebook. Okey, so boleh hubungi kami di mana kami di Facebook, kami di Facebook page Warhamna. Okey, kami di Facebook page Warhamna, di Instagram Warhamna by Aznani dan kami juga ada di YouTube channel Warhamna Consulting Group dan kami ada 2 branch iaitu di HQ di Jalan Kuching, Kuala Lumpur dan juga di branch Subang Bisari Shah Alam. So boleh datang untuk hubungi kami ataupun singgah di Facebook dan ketahui dan kami menawarkan 2 income program. Maknanya ada peluang untuk menambah pendapatan dalam bidang keuangan ni di mana kami akan latihan-latihan semua akan diberikan dan ini adalah peluang untuk anda menambah pendapatan ataupun mencari pendapatan yang kedua dalam bidang keuangan dan ada 2 income program. So boleh emailkan resume. Dia adalah email resume di hrrecruitment@azaventures.com. So boleh stop dah. Tak stop tapi tak ada gambar pun yang boleh tunjuk. Daripada awal. Tak, kejap baru sekarang. Oh, okey. Sekarang ni gambar itu. Ada tapi yang nak tunjuk itu. Okey, tapi ada cakap ada. Ada. Cakap ada tapi kecil. Oh, okey. So, tak tunjuk ni lah yang share screen ni. Oh, yang 2 income program tu. Tak ada. Okey, so macam mana kita nak share? Muka pun. Buka aja lah. Okey. So tak payah share lah. Okey, so kami di Warhamna Consulting Group ni macam saya terangkan tadi ialah sebuah syarikat perunding keuangan dan kami sangat mengalu-alukan jika anda ingin menambah pendapatan dalam bidang keuangan kerana kami membuat menasihati dalam pelindungan risiko, lepas tu untuk simpanan dan pelaburan dan juga hibah, wasiat dan faraid dan juga simpanan cukai dan zakat. So kami merupakan your financial one stop center yang memberi nasihat kewangan secara keseluruhan. Jadi anda boleh singgah di Facebook kami, dropkan resume dan boleh untuk menambah pendapatan. Latihan-latihan semua kami akan berikan dan jangan risau, ramai yang telah berjaya bersama kami. So saya nak menjemput tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama kami untuk berjaya dalam bidang keuangan ini. Dan sekiranya anda juga nak menambah dana simpanan, membuat simpanan, membuat dana hibah pun boleh juga bersama-sama dengan boleh kontak perunding-perunding Warhamna, boleh rujuk kepada kami punya Facebook page di Warhamna dan mendapatkan rundingan keuangan dan kami juga membuat nasihat untuk percukaian di mana untuk mengurangkan cukai dan banyak nasihat-nasihat keuangan. Jadi saya terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama saya 15 minit bicara keuangan ni. Saya rasa sangat-sangat penting. Tadi ada 4 tindakan yang saya cakap tadi tuan-tuan dan puan-puan perlu buat, iaitu acknowledge, kenal pasti kadar hutang dan kadar pendapatan. Yang kedua, analyze situation, tengok balik macam mana kita punya perbelanjaan, kita punya hutang, kita punya pendapatan. Lepas tu yang ketiga, ambil tindakan action, berhubung dengan contact bank, berhubung dengan bank. Lepas tu tengok balik kita punya hutang-hutang dan sebenarnya upgrade diri kita, belajar online marketing, ambil pendapatan kedua, boleh join kami dalam bidang keuangan untuk tambah pendapatan dan sekiranya ada masalah boleh berhubung dengan kontak dengan pihak bank ataupun AKPK. Jadi itu je 15 minit
minit untuk bicara kewangan. Terima kasih kerana bersama saya Izlina untuk Warhamna di Warhamna group ni di Facebook page Warhamna. So insyaAllah kita akan, dan ingat sekiranya anda ingin melanjutkan tempoh moratorium, so sila berbuat demikian sebelum 7 Ogos 2020 ni, sebelum Jumaat ni. So sekiranya apa-apa pertanyaan boleh tanya di Facebook page kami dan sekiranya ada ingin pertanyaan mengenai hibah, wasiat, simpanan ataupun macam mana nak buat, macam mana nak tambah pendapatan, so boleh hubungi kami di Facebook page, Instagram, dan boleh tonton semua video-video kami di YouTube channel Warhamna Consulting Group. So terima kasih, Assalamualaikum, dan kita akan jumpa lagi pada masa hadapan. Okay, bye.